Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, annahu haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Kemudian ada riwayat lain lagi yang kata, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amal kafir wa yut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Anas, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang kafir apabila mereka melakukan perbuatan akan diberi rezeki. Jadi bila dia buat baik, orang kafir ni buat baik di dunia ni, dia diberi rezeki dengan sebab kebaikan itu semasa hidup dunia. Tapi dunia je lah, di akhirat tak dapat lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu adil. Dia buat baik, balaslah baik. Cuma kalau orang kafir sebab akidahnya tak ada, jadi dia taklah dapat balasan akhirat tu. Dia tak percaya dengan akhirat kan. Di dunia je lah dapat dia. Bagi orang-orang mukmin pula, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan pahalanya. Ganjaran orang mukmin, insya-Allah termasuk kita ni, ditangguhkan ganjarannya untuk di akhirat nanti. Cuma dan diberi rezeki semasa hidup di dunia berdasarkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua lah kita dapat. Kita buat baik, janji Allah Ta'ala kan, al-qaulus sabit yang itu, bahawa janji Allah Ta'ala siapa buat baik akan dibalas baik, termasuk di dunia. Di akhirat lagi besar, ya, lagi besar. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin yang beramal baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabaikan pembalasan kebaikan kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan semasa hidupnya di dunia, dan diberi pembalasan pahala semasa di akhirat. Sementara orang kafir pula diberi rezeki semasa hidup di dunia dengan sebab amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya, tapi tidak kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir tu kalau dia buat baik, menolong orang kan, macam Cina tu kan, rasanya tak Islam dia tu kan, uncle kentang, banyak dia buat kalah gitu, buat menolong orang ni. Tapi dia tak beriman, dapatlah balasan tu di dunia ni je lah, ya. Sebab amalan-amalan kebaikan itu dilakukan tidak kerana Allah Ta'ala. Tidak kerana Allah Ta'ala, itu aja lah niat tu kan, bukan kerana Allah Ta'ala. Mungkin kerana sesuatu yang lain lah, tak tahulah kita niat dia apa dalam hati dia. Kita tak tuduh dia lah, tapi mungkin orang lain kerana nak riak, nak cari nama, kebaikan-kebaikan yang dia buat tu, cari nama supaya nama dituliskan di Guinness Book, buku rekod dunia.
Macam profesor-profesor, orang-orang berilmu dulu, cari ini, kaji ini, selidik ini, macam ni lah. Macam nombor hadis tadi kan. Jadi tak ada lah sebab dia nak sesuatu yang lain. Tidaknya cari nama lah. Na'udzulah kita macam tu. Ya. Jadi siapa yang niat itu untuk dunia, hadis apa tu, hadis niat tu kan, siapa yang buat amal untuk dunia, maka dibagilah dunia, termasuklah kita pun. Tapi di akhirat hampir lah. Tetapi apabila dia masuk ke alam akhirat, dia tidak lagi mendapat apa-apa balasan kebaikan. Okey, itulah hadis tu yang katanya setiap orang, pengajaran hadis, setiap orang dikehendaki melakukan amalan baik kerana setiap kebaikan yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang yang melakukannya itu muslim atau kafir. Jadi perbuatan kebaikan ni maknanya tak kira orang lah, memang dituntut sebenarnya supaya hidupnya aman, supaya hidup kita ni baik. Sebab bila lakukan sesuatu yang tak baik, padahnya dapat juga. Macam mabuk umpamanya kan tak baik, kesihatan tak baik, otak jadi gila, dadah yang tak baik, maka akibat dia tak baik walaupun orang kafir. Jadi sebab keburukan tu maka dibalas buruk. Bila buat baik, dibalas baik di dunia. Di akhirat untuk orang mukmin sajalah. Jadi tak memilih orang sama ada muslim atau kafir. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Rahim tu, kalau kita ingat lagi kaji kita dulu. Ya, Allah Taala tu Rahim, kasih sayangnya itu pada orang mukmin. Tapi kalau Rahman, boleh tambah ra, ha, mim, tambah alif nun, menunjukkan lebih lagi. Orang kafir pun dia kasihi juga. Maknanya orang kafir buat baik, dia bagi juga. Di akhirat besok, itu Rahim. Dia orang mukmin dapat Rahim saja. Rahmah yang bersifat Rahim. Di dunia ni semua dapat rahmah yang Rahman. Yang kedua, orang-orang kafir yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Sekiranya dia memeluk agama Islam pula, dia akan mendapat pahala di akhirat. Manalah tahu husnul khatimah. Baik sangat ya, kita harapkan macam itulah. Macam apa tadi, Uncle Kentang kan. Ada tahu besok dapat hidayah, masuk Islam di akhir hayat. Kebaikan-kebaikan itu dapatlah. Sebab dia dah buat baik, dan dia masuk Islam. Tapi kalau tak masuk, tak ada lah. Kemudian orang-orang Islam yang melakukan kebaikan di dunia ni mendapat balasan baik daripada Allah di dunia dan di akhirat. Jadi dua-dua. Sebab kita mengharapkan pahala, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala bagi di akhirat. Sebab kita beriman dengan akhirat. Orang kafir ni mana dia beriman? Dia tak beriman dengan, mungkin dengan Allah dia beriman lah. Beriman, dia percaya dia ada Allah Taala, Tuhan Allah, dia kata. Tuhan Allah. Dia percaya, tapi pembalasan di akhirat tu, siksa kubur, dia tak beriman. Mungkin beriman dia dengan cara yang tak betul. Macam orang-orang, sebagian orang non-Muslim, dia kumpul duit banyak-banyak dunia ni. Sebab dia nak bawa balik esok bila mati. Tak tahu dia nak buat apa orang kubur itu. Dia fahaman macam tu dia orang. Makanya bertungkus lumus dia orang cari duit dunia ni. Sebab duit tu nak bawa mati. Kita tidak bawa mati duit duit tinggal semua dalam bank apa semua, duit tinggal. Jadi kalau nak bawa mati duit tu, belanjalah, sedekahlah dunia ni.
Duit yang kita cari bertungkus lumus tu belanjakan kepada kebaikan, tolong orang, ya. Buat kebaikan-kebaikan lah. Itu namanya bawa duit ke akhirat, bukan ke atasnya dia bawa, tapi akibat daripada kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapatlah hasil duit yang kita bawa tu untuk akhirat, ya. Jadi maknanya kalau subuh-subuh ni bawa duit ke masjid, masukkan dalam tabung. Ada tabungnya tak? Ada ya? Itu bawa duit lah tu, bawa duit ke akhirat. 10 sen lah dapat. Kalau 10 ringgit lah dapat, kali 100 kali 700, ya, ganda-ganda lah, ikut niat kita lah. Jadi nak sedekah masa kita hidup ni lah. Jangan besok dah meninggal barulah nak sedekah. Tak ada jadi itu. Ya, kalau ikhlas kan. Kita biasa macam tu. Besok kalau ayah meninggal besok, 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam sedekah, iya, kalau orang yang datang tu ikhlas. Iya, kalau disedekahkan anak tu pula. Kalau balunnya masing-masing, anak-anak tak beriman, tak pendidikan semua, tak jadi juga. Jadi kalau nak sedekah masa kita hidup ni, sedekah banyak-banyak, yang tolong orang. Dan pahala lagi bila kita cari duit tu, belum lagi kita sedekahkan, pahala kita nak cari nafkah tu, niatkan. Itu belum lagi kita sedekah, kita dah niat, aku ni nak cari duit supaya aku boleh sedekah. Jadi cari duit bukan nak konyang makan seorang. Kita cari rezeki, niat kita supaya aku boleh sedekah, aku boleh tolong kawan aku. Macam itulah niat kan. Kemudian yang keempat, asas amalan yang diterima Allah ialah akidah dan niat. Kepercayaan kita pada balasan di akhirat. Itulah asas amalan, ya. Dan niatlah, niat itu jangan riak dan sebagainya. Dan antara kedua-dua yang paling asas adalah akidah, adalah percaya dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya panjangkan sikit. Saya baca dalam kitab Al-Minhaj. Ulama sepakat bahawa orang kafir yang mati dalam kekufurannya tak ada pahala untuknya di akhirat. Ijma' ke, ijma' ni semua ulama sepakat lah, ya. Dan dia tidaklah dibalas dengan balasan tu, dengan perbuatannya itu di dunia ni, yang mutaqarriban ilallah, yang niat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tak dapat lah. Dia sembahyang kan, dia ikut puasa kan, itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Orang kafir walaupun puasa tak dapat, ya. Amal di dunia tu tidak dibalas sedikit pun, sebab amalan tu memerlukan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang amalan-amalan biasa sosial tadi, macam angkel kentang tadi, dapatlah. Dia tak perlu niat dengan niat ibadah, niat sembahyang, niat puasa kan. Ada kan kadang orang ikut puasa, masuk dalam TV apa semua, dalam WhatsApp, dalam YouTube. Ada orang Kristian, dia suka dengan Al-Quran. Dia apa kan, dia buat live. Ada kawan saya dulu duduk dekat masjid, dekat rumah saya, cakap macam cakap Melayu. Dia puasa, buka puasa dia datang rumah saya, buka sama-sama. Ajak masuk Islam dia tak nak, ya. Tak tahu lah, lama saya tinggalkan sebaya rumah saya. Astaghfirullah tu fasih, la ilaha illallah ni fasih. Ayah dia, atuk dia duduk kat masjid. Tapi itulah dia, maknanya amalan baik
yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah macam sembahyang puasa tadi, maka dia tidak dapat pahala apa-apa sebab dia perlu kepada niat kan. Dalam hadis itu tadi dijelaskan bahawa yut'am fid dunya bima amilahu minal hasanat. Dia dibagi makan, dibagi balasan di dunia dengan apa yang dia amalkan daripada kebaikan-kebaikan. Maknanya perbuatan-perbuatan itu yang tidak berniat tadilah, yang tak perlu kepada niat, sahnya niat, maknanya kerja-kerja biasa. Tapi yang perlu kepada niat, maka dia tak dapat pahala puasa pahala kebaikan tadi. Umpamanya silaturahim, jamu makan, itu dia dapatlah, dibalaslah tu. Tapi kalau sekadar kalau ikut puasa tu dia tak dapat apa-apa. Silaturahim, dia sedekah, dia merdekakan hamba, umpamanya mempermudah segala kebaikan-kebaikan untuk sosial punya, itu dapatlah. Tu Allah Ta'ala bagi makan lah dia nanti. Bagi makan tu maknanya rezeki di dunia ni dapatlah. Itu janji Tuhan kan, siapa yang buat baik akan dibalas baik. Cuma di akhirat itu untuk orang mukmin. Maka dalam kitab ni kata, ada pun orang mukmin, maka Allah Ta'ala simpankan kebaikan-kebaikannya. Yadakhiru hasanatih. Kebaikan-kebaikan tu disimpankan untuknya. Dan begitu juga pahala-pahala amalan dia di akhirat besok. Pahala-pahala amalan yang untuk akhirat. Dan walaupun begitu, dibalas juga di dunia. Itu untungnya orang beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman lah. Jadi tak ada halangan Allah Subhanahu Wa Taala katanya membalasnya di dunia dan di akhirat. Dan memang ada dalil-dalil syariat semua, dalil-dalil syarak, Quran dan hadis. Bila ada dalil macam tu menerangkannya, maka wajib kita beriktikad macam tu. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah Taala la yazlimu mu'minan hasanatan. Ada firman apa tadi tu? Hadis tadi tu kan. Allah Ta'ala tidak menzalimi mukmin hasanatan, segala kebaikannya. Maknanya dia tidak meninggalkan, membiarkan balasannya sedikit pun. Dengan balasan baik juga. Balasan baik, maka dibalas dengan baik. Kemudian hadis tadi itu kata la yazlimu mu'minan. Allah tidak zalim pada orang mukmin. Mana tidak zalim tu? Tuan-tuan, kita ni mesti iktikadkan bahawa Allah Ta'ala tidak pernah zalim. Jadi mengapa dikatakan situ la yazlim, tidak zalim pada orang mukmin, pada orang lain macam mana? Maknanya tidak mengurangi, kata buku, kata kitab ni tadi. Zalim yang dimaksud situ tidak mengurangi pahala. Zalim memang tak pernah terjadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan keadilan. Walaupun nampaknya kita dengar apa siksaan tu orang kafir, itu bukan kezaliman. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat zalim itu mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya ada orang alim dulu. Dia sedang mengajar. Bila ditanya sifat apa yang tak ada sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang alim ni tak dapat jawab. Jadi lama-lama dia fikir, dia kaji. Lama-lama dia tahu sifat tak ada sama Allah Ta'ala tu zalim. Jadi asal kezaliman tu dalam kamus Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada. Walaupun nampaknya mungkin macam tadi, masukkan orang ke neraka, tapi itu bukan kezalimannya, itu keadilan dia.
Jadi kita pun wajiblah iktikad macam tu ya. Walaupun kadang-kadang kita merasakan tak selesa hidup ni ya. Nampak kadang-kadang orang lain senang, lenang, tempat di kita pula malah peritnya kehidupan ni. Jangan katakan Allah zalim pada saya. Tak ada ya, mungkin nanti, mungkin ini balasan daripada dosa-dosa kita karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah. Kalau tak digitukannya kita, mungkin banyak dosa-dosa lain yang kita buat. Kerana sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia timpakan musibah pada kita supaya kita perasan, oh, aku ni Allah Ta'ala marah. Kita bertaubat. Itu yang dikatakan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan berikan kepada dia azab yang ringan, supaya terhindar daripada azab yang besar. Sayangnya Allah Ta'ala, cara dia tegur kita, dia bagi azab yang ringan, bukan azab yang besar. Supaya apa? Supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada musibah ya, jangan fikir macam-macam dulu. Astagfirullah, ya Allah aku berdosa, macam tu. Allah tegur kita. Sayang Allah Ta'ala, adil lah Allah Subhanahu Wa Taala tu bagi perkara yang tak baik sama kita supaya kita tak kena azab yang lebih besar lagi. Itu mesti kita camkanlah diri kita, sebab Allah Ta'ala tak pernah bersifat zalim. Tadi ada kata afdha ilal akhirah, maknanya Allah jadikan nanti balasannya di akhirat ya, kalau orang mukmin ya. Mana afdha ilal akhirah tu bila dah sampai di akhirat besok baru dibalas. Adapun orang kafir yang membuat kebaikan kemudian dia Islam, macam dia kata tadi, maka dia diberi pahala nanti di akhirat. Alal mazhabis sahih, itulah mazhab yang benar ya, walaupun ada pendapat yang lain tak macam tu.